Assalamualaikum, Hasan. Biasa, okey. Okey, insyaAllah. Dengar. Alhamdulillah. InsyaAllah kita dah sampai masanya untuk kita ke udara 9.30. Lebih sikit lah. Ya. Tak mahu terlewat 1 minit ni. Jadi, inilah kita raikan majlis yang baik ini dengan kitab Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin di Maya, di Maya ini, program Paksi. Malam ini kita ada topik khas yang disampaikan oleh Akhil Liasak dengan Ramadan dan juga dengan dana kewangan, ya, dan pelbagai topik malam ini untuk disajikan, untuk kita menimba ilmu. Jadi sebelum kita teruskan, kita betulkan niat kita lah, iaitu kita berada di alam maya ini untuk kita semoga Allah buka hati kita untuk menerima ilmu, supaya Allah buka hati kita untuk menerima hidayahnya, supaya Allah buka hati kita untuk kita sama-sama dipanjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan, ya. Rasa pencabangan kita dah bersedia kot, ya. Isak? Ya, Bersedia, ya? boleh. Okey, serah kepada Tiasal untuk penyampaiannya. Silakan. Suaranya jelas tak? Okey. Dengar? Suaranya jelas tak? Okey. Okey, ya. Boleh mula, Ustaz? Nampak tak? Nampak? Nampak, eh? Nampak? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini saya diamanahkan untuk berfungsi tajuk Ramadan dan pengurusan hutang. Jadi insyaAllah saya akan cubalah untuk bentangkan tajuk ini. Saya akan bagikan kepada lebih kurang 6 slot lah, 6 slot, ya, supaya dia tidak menjemukan. Jadi slot yang pertama ialah perancangan hidup kita untuk mati. Perancangan hidup untuk mati. Jadi kita lihat sekarang ni kita berada di dunia ini. Kalau kita lihat kepada perjalanan kehidupan kita ni, masih jauh lagi lah, masih jauh lagi. Tapi dalam realiti kehidupan kita ni, sebenarnya kita akhirnya kita akan menuju ke syurga ataupun neraka. Jadi adalah dia punya perjalanan tu kan. Banyak lagi, yang jauh lagi lah perjalanan tu. Jadi syurga adalah sebagai tempat untuk kembali, tempat di mana kebahagiaan abadi,
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 103. Okey. Jadi untuk ke syurga, ke syurga, pintu masuk ke alam akhirat ni ialah kematian lah, kematian. Jadi kematian ni suatu yang kita tak boleh elakkan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini dalam Ali Imran ayat 185. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka benar-benar beruntung. Benar-benar beruntung. Dan kematian dan kehidupan ini tidak ada kesenangan lain yang memperdayakan. Jadi kematian ini sebenarnya ialah perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, bukan maknanya pengakhiran. Jadi dekat situ bila sekata Sayyidina Umar Abdul Aziz, Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia kata kamu semua dicipta untuk kehidupan yang lebih abadi. Kamu sebenarnya berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maknanya bukan pengakhiran hidup kita ni lah bila mati kan. Maknanya kita sebab tu dalam satu sirah bila seorang ditanya, dia beritahu, dia kata kau ni sebenarnya dah dekat kematian. Dia kata oh kalau kematian, dia kata aku sukalah sebab aku akan berjumpa dengan Rob aku, kata, dengan pencipta aku. Jadi itu sikap orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Okey, bila sebut kematian, jadi umur kematian secara purata. Purata di Malaysia puratanya ialah 73 tahun. 73 tahun. Ini tahun statistik tahun 2022. Purata umur penduduk Malaysia ialah 73.4. 73.4 purata lah. Purata maksudnya ada apa? Dia punya mean kan. Maknanya kalau kita ada 33 juta rakyat Malaysia, bahagikan dengan apa? 33.4 juta tu purata umur manusia di Malaysia ni ialah 73 tahun. 73.4 tahun. Jadi kita boleh agak-agak lah kan. Maknanya kita ada min umur kita ni tinggal berapa tahun lagi kan. Jadi ada juga sahabat kita yang mati awal kan. Mati awal. Macam arwah Prof Ahmad Yusof kan, dia 60 lebih. Prof Abdul Hakim pun 60 lebih. Macam Prof Abu Azam 70. 70. Jadi ini ialah gambaran kehidupan kita lah, daripada lahir dan sehingga sekarang ni kita rata-rata kalau macam mana 64 lah, 64. Jadi lebih kurang ada 10 tahun lagi lah. 10 tahun. Itu purata. Mungkin awal lagi kan. Tapi sebenarnya kematian ni dia tak mengira umur. Yang tadi Ana sebutkan tadi dari segi statistik tu, dari segi purata kan. Maknanya kematian ni dia tak mengira umur. Ada yang lebih awal lagi kan. Lahir-lahir meninggal. Ataupun belum lahir lagi dah meninggal. Jadi campur semua tu bahagikan dengan 33 juta. Maknanya dapat purata 33 tahun. Dan penyebab utama kepada kematian di Malaysia ialah sakit jantung lah 16%. Kemudian sakit apa, pneumonia ni, kalau sini gambar apa, paru-paru kan, paru-paru. Tapi dia ada beza sikit dengan yang apa, respiratory disease tu, nombor 7 pun paru-paru juga kan. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga ialah rasanya ni pertumbuhan otak. Dan yang keempat ni, ini statistik 2022.
Yang penyebab kematian yang keempat ialah COVID lah, COVID. Okey. Okey, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Tiga perkara. Dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah SAW, apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi nak beri Ana tunjukkan gambar sekarang ni di apa di dunia ni, statistik dalam 2022 lah, 2022-2023 macam tu. Di dunia sekarang ni terdapat 8 bilion manusia, 8 bilion pada zaman ini, 8 bilion. Jadi kalau kita hitung daripada zaman Nabi Adam tu, kita tahu berapa bilion lah kan. Tapi nak beritahu, kalau 8 bilion hari ini pun kan, umat Islam lebih kurang 2.7 bilion. 2.7 bilion. Jadi kalau kita berada di padang mahsyar, kita flashback tadi, kita kalau 8 bilion manusia, kita nak menunggu giliran kita macam mana kan. Sedangkan satu hari di akhirat tu bersamaan dengan 1000 tahun, 1000 tahun di dunia. Jadi bayangkanlah ke huru hara di hari akhirat tu, sebelum kita nak sampai ke syurga ataupun neraka. Ke syurga ataupun neraka. Jadi anak apa ni, anak berhenti setakat ni dulu, minta Hasan buat selingan dalam 2 minit untuk anak prepare slide yang berikutnya. Ya, Hasan, boleh? Dan keluar ni. Tentang kebesaran bulan Ramadan di dalam Al-Quran dan sabda junjungan, hanya aku yang sering melupakannya. Di bulan yang mulia ini, laut pengampunanmu tiada bertepi, rahmat dan nikmatmu tiada terbilang, syurga terbuka dengan seluasnya. Tuhanku sedari kelemahan diri ini yang tidak istiqamah dalam beribadah. Ramadan berlalu, ibadah pun berkurangan. Begitulah
buat mereka yang menunggunya. Para malaikat merendahkan sayapnya, meratakan rezeki untuk semua. Bimbinglah aku menuju jalanmu, tingkatkan iman dan ketakwaanku, agar baktiku tetap padamu. Biarpun Ramadan telah berlalu, Tuhanku sedari kelemahan diri ini yang tidak istiqamah dalam beribadah. Ramadan berlalu, ibadah Ya, ialah kena mana nak masuk balik dah tak reti ya. Tak nak keluar aja ya. Boleh, boleh. InsyaAllah. Dah ada dah. Tak boleh. Nampak tak skrin dah? Ya, nampak, nampak. Uh, nampak eh? Nampak. Dunia di tangan, akhirat di hati. Nampak? Nampak. Nampak eh? Ya, insyaAllah. Okey, dunia di tangan, akhirat selalu di hati ya. Syurga adalah sebab baik tempat untuk kembali, tempat di mana kebahagiaan abadi berada. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kita dah bincang tadi umur umatku daripada hadis Hasan Sahih, hadis Ibnu Majah, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang boleh lebih daripada umur tersebut. Satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau purata umur purata umur rakyat Malaysia ialah 73 tahun, maka kehidupan di dunia ni berbanding dengan akhirat lebih kurang 1.75 jam saja di akhirat, tak sampai 2 jam pun. Jadi itu kita dah bincang tadi. Seterusnya kita akan
Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ini memang selalulah kita akan kita jumpa, kita dengar, kita baca apabila nanti bulan Ramadan ni, yang berarti wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jadi lebih kurang ada 12 hari lagi. 12 hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Jadi kita berdoalah supaya kita dapat diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Kita berdoa kepada Allah SWT, yang mana kita macam nasyid tadi, kalau kita bulan Ramadan ni bulan tarbiyah yang mendidik jiwa, melatih pribadi jasmani rohani ke arah menjana iman dan takwa. Jadi bulan, ada juga yang cakap bulan Ramadan ni macam magic. Macam magic, maknanya kita boleh buat macam-macam, kita boleh buat. Kita boleh baca Quran tiap-tiap hari. Ada yang bersungguh tu 1 juz sehari, 2 juz sehari, kan. Infak luar biasa, solat luar biasa, macam-macam. Dan pada bulan Ramadan ni jugalah Al-Quran diturunkan menjadi sumber kekuatan dan panduan kepada umat Islam. Jadi dia jadi satu fenomena bagi dunia barat. Macam mana orang Islam boleh begitu kuat. Jadi mereka cari Al-Quran, untuk membaca apa yang ada dalam Al-Quran tu. Jadi Al-Quran ni menjadi sumber kekuatan dan panduan kepada umat Islam. Jadi kita perlulah mempersiapkan diri kita dari segi mental dan fizikal dalam saki-baki 12 hari lagi untuk masuk ke bulan Ramadan. Alangkah ruginya kerana kita melepaskan dan mencia-ciakan peluang yang Allah tawarkan kepada kita kalau kita tak ambil kesempatan. Jika tidak, kedatangan Ramadan ini akan datang dan pergi begitu saja. Jadi kita muhasabah balik pada tahun lepas lah. Tahun lepas apa prestasi kita? Prestasi kita pada Ramadan tahun lepas. Sebab muhasabah ni salah satu tuntutan kepada setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hendaklah setiap diri mematikan apa yang diperbuatkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Asyar ayat 18. Kemudian dalam hadis Rasulullah sabda, orang yang pandai adalah yang pandai menghisap dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi Sayyidina Umar pernah menganjurkan supaya umat Islam muhasabah diri sebelum sampai hari hisab. Sayyidina Umar kata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah diri kalian untuk menghadapi peningkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia. Dalam buku Bahtera Penyelamat dipetik kata Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dia kata, alangkah baiknya sekiranya aku ini dijadikan sebagai tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan maknanya dia akan dilupakan begitu saja. Dia tidak akan diperkirakan setiap tindakan dia, perbuatan dia.
Jadi seseorang yang bertakwa adalah mereka yang membawa sebaik-baik bekal dalam perjalanan mencari dalam perjalanan mencari bekal tersebut, dia tidak merasa penat dan bosan sehingga tergelincir dan putus. Muhasabah akan bantu seorang menghadapi pelbagai rintangan yang dia temukan dalam pencarian bekal tersebut. Maimun bin Mahran rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba menjadi bertakwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelik yang membuat perhitungan temannya. Jadi merancang pengisian Ramadan, merancang pengisian Ramadan. Jadi bagi yang benar-benar menghayati bulan Ramadan akan dapat merasakan Ramadan berlalu begitu cepat. Terasa begitu banyak yang tidak sempat dilakukan, terasa betapa banyak peluang membersihkan diri dan mendapat pahala dari Allah SWT yang tidak dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Akibatnya ramai di antara kita berharap dapat bertemu semula dengan Ramadan. Macam itulah setiap Ramadan. Kita berharap dipanjangkan umur untuk mengucap nikmat keberkatan Ramadan yang akan datang. Kita berazam, jika peluang itu diberikan, kita akan menggunakan dengan sebaik mungkin. Kita akan mengisinya dengan perkara mulia. Kita akan mengambil pelajaran dari ibadah yang diwajibkan ke atas umat Islam ini. Jadi dengan merancang pengisian dalam bulan Ramadan, dapat kita memaksimalkan manfaat bulan Ramadan. Contohnya dengan perancangan tersebut kita sudah dapat melihat tanggungjawab duniawi yang perlu dilaksanakan, dan dalam masa yang sama dapat kita melihat aspek-aspek peningkatan kerohanian yang ingin kita laksanakan. Tanpa perancangan, mungkin kesibukan melaksanakan tanggungjawab keduniaan akan menghakis kesungguhan mengejar keberkatan bulan Ramadan. Jadilah seperti yang anda sebutkan tadi, kita akan mengharapkan untuk bertemu lagi, sebab kita terlepas lagi. Jadi dalam sebaiknya kita ada checklist lah, checklist seperti yang ada dalam slide ni. Anda tengok dekat Ibn Khaldun pun ada juga dibekalkan checklist. Anda rasa sama juga. Jadi kita boleh buat sendirilah, buat sendiri supaya kita boleh rancang pengisian Ramadan. Ini sebagai contoh sajalah, sebagai contoh. Jadi langkah-langkah persiapan melalui aktiviti Ramadan, memasang tekad dan keazaman, bersungguh-sungguh melakukan taubat dan mensucikan hati, mempertikatkan ilmu serta kefahaman. Jadi kita ulang kaji baliklah, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia, mengurangkan aktiviti yang tidak perlu dan membebankan pelaksanaan puasa. Itu langkah-langkah melalui detik-detik Ramadan. Setelah menyenaraikan semua apa yang kita rancang, keperluan yang lain ialah keazaman dan disiplin untuk melaksanakan rancangan yang telah dibuat. Perancangan tanpa tindakan akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh rugilah seseorang yang menyambut bulan Ramadan kemudian melepaskannya sedangkan dosa-dosanya belum diampunkan. Apabila kita tak ada
satu keazaman dan disiplin untuk melaksanakan perancangan kita. Jadi dalam antara lain dalam bulan Ramadan ialah kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran kerana dia pemberi syafaat kepada pembaca pada hari akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dan surah Yunus ayat 57, hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, memperbanyakkan sedekah. Memperbanyakkan sedekah. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Quran. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan lalu membacakan kepadanya Al-Quran. Rasulullah SAW ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, memberi makan orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i, barang siapa yang beri iftar kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala senilai pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi dia dapat pahala berganda lah, pahala berganda. Maknanya pahala dia sendiri, pahala orang yang berpuasa. Dan yang keempat, melakukan solat malam. Solat malam. Hadis riwayat Bukhari, pada siapa mendirikan solat malam di bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala dari Allah, nescaya diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang kelima ialah melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir, carilah Lailatul Qadar pada bilangan yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Jadi Ana berhenti setakat tu sebelum kita masuk kepada slot yang kedua. Masuk kepada slot yang kedua, pengurusan hitam. Jadi Ana serah kepada host kita untuk buat selingan lah. Allah Allah. Okay, Hasan, fadhal. Tentang kebesaran bulan Ramadan di dalam Al-Quran dan sabda junjungan, hanya aku yang sering melupakannya di bulan yang mulia ini. Laut pengampunanmu tiada bertepi, rahmat dan nikmatmu tiada terbilang, syurga terbuka dengan seluasnya. Tuhanku sedari kelemahan diri ini yang tidak istiqamah dalam beribadah.
Ramadan kali ini dapat ku perbaiki kelemahan diri. Akan ku coba mendidik nafsuku agar subur kehambaanku terhadapmu. Lailatul Qadar pasti menjelma buat mereka yang menunggunya. Para malaikat merendahkan sayapnya, meratakan rezeki untuk semua. Bimbinglah. Betul? InsyaAllah kita sambung. Okey, insyaAllah kita sambung kepada pengurusan hutang. Okey, kita pergi kepada takrif hutang dulu. Hutang menurut Islam secara literal diterjemahkan dalam bahasa Melayu ad-dain dan al-qad, sebagai aktiviti yang melibatkan hutang, namun dari sudut istilah penggunaannya adalah berbeza. Dari perspektif Islam, hutang adalah diharuskan dengan syarat penghutang perlu membayar balik hutang tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 282 dengan jelas menyatakan sebarang transaksi muamalat yang tidak menggunakan tunai perlu dicatat dengan terperinci. Yang ini kita selalu terlepas pandang. Ini menunjukkan betapa perlunya hutang itu dibayar. Orang yang berhutang tetapi tidak membayarnya adalah berdosa kerana mereka telah merampas hak milik orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub yan bainakum katibun bil adal. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang-hutang yang diberi tempoh hingga suatu masa yang tertentu, hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayaran itu, dan hendaklah seorang penulis itu antara kamu yang menulisnya dengan adil dan benar. Jadi hutang adalah satu akad atau janji wajib untuk membuat pembayaran dan haram jika tidak menunaikannya. Hutang adalah harus untuk tujuan yang baik, tetapi penghutang perlu berniat untuk melunaskannya. Sedangkan Allah pula akan membantu jika kita berniat baik. Umat Islam juga ditegah terlibat dengan hutang yang berunsur riba. Hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang minjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya, Allah akan mengembalikan pinjaman itu. Namun barang siapa yang minjamnya dengan niat ingin merugikannya, Allah pun akan merugikannya. Said Sabit menjelaskan konsep hutang, iaitu harta yang diberikan oleh seorang yang beri pinjam kepada orang yang berhutang supaya orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengan orang yang memberi hutang. Hukum asal adalah harus, walau bagaimanapun ia akan berubah-ubah mengikut keadaan. Jadi ada keadaan hutang menjadi haram, ada keadaan dia makruh, dan juga ada yang menjadi wajib. Dia berubah mengikut keadaan. Jenis-jenis hutang. Jadi jenis-jenis hutang ni ada yang mengikut jangka masa, ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Ada juga yang mengkategorikan hutang berdasarkan kepada produktiviti.
hutang yang produktif, hutang yang tidak produktif, dan juga yang ketiga hutang kepada entiti, maknanya hutang kepada makhluk, dan hutang kepada Khalik, kepada Allah lah. Okey, jadi hutang mengikut jangka masa ni, hutang jangka pendek umumnya harus dilunaskan dalam masa kurang daripada 1 tahun ataupun 12 bulan. Bergantung kepada itu, bergantung kepada perjanjian lah. Ada yang apa, sebulanan kan, sebulan, mingguan, seminggu. Ya, hutang yang kepanjang ini biasanya melebihi 12 bulan. Biasanya melibatkan pembiayaan kenderaan, perumahan, premis, pejabat dan lain-lain. Yang agak mahal lah kan. Okey, hutang yang produktif, hutang yang digunakan untuk membuat pelaburan, sama ada dalam pendidikan, saham, hartanah, kebiasaannya akan meningkatkan nilai aset ataupun meningkatkan nilai kesejahteraan hidup. Kalau pendidikan maknanya maknanya dia kalau SPM kan, dengan diploma ada perbezaan dia kan, ijazah pun ada juga perbezaan dia. Kemudian hutang berdasarkan kepada produktiviti. Ni yang hutang yang tidak produktif, hutang bagi penggunaan yang tidak bersifat tidak mendesak. Maknanya kalau kita tak berhutang pun tak ada apa-apa kan. Biasanya barang-barang keperluan penggunaan seperti barang keperluan rumah yang dibeli secara hutang. Sebab biasanya peniaga ni dia pandai menggunakan berbagai-bagai kaedah untuk menjual barang dia. Jadi kadang kita tak mampu nak beli tunai kan, tak mampu nak beli tunai, tapi dia beri kredit, dia beri ansuran, bayaran mudah, macam-macam istilah supaya kita berhutang. Kemudian hutang yang ketiga, hutang kepada makhluk dan hutang kepada Khalik. Ada satu statement, nafkah yang tidak ditunaikan akan menjadi hutang. Itu hutang kepada makhluk lah. Okey, saya nak sentuh tentang hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah ini bermaksud hamba berhutang dengan Allah sebagai pencipta dalam bentuk amalan wajib atau fardu ain yang masih belum ditunaikan. Ada beberapa kategori hutang: hutang solat, hutang puasa, hutang zakat, hutang haji, hutang nazar. Dan nazar menjadi hutang. Dia asalnya harus saja kan. Tapi bila kita dah bernazar, dia dah menjadi hutang. Kita wajib menunaikan. Okay, hutang solat ni kita tahu kita kena bayar, kena qada. Kemudian hutang puasa, dia wajib dilunaskan sebelum datang Ramadan berikutnya, berdasarkan kepada keterangan hadis daripada Aisyah. Dulu saya pernah memiliki hutang puasa Ramadan, namun saya tidak mampu menunaikannya kecuali di bulan Syakban. Maknanya sebelum masuk bulan Ramadan tu dia kena clearkan, kalau tak dia kena bayar fidyah. Kemudian hutang zakat. Hutang zakat, kewajipan bayar zakat. Siapa yang mengingkarinya dan meragukan kepadanya, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar sangat tegas dalam perkara ini sebab dia rukun Islam. Rukun Islam. Setiap individu yang ingin membayar zakat harus diambil kira syarat wajib zakat yang perlu difahami sebelum membuat taksiran. Syarat-syarat tersebut ialah Islam, pemilikan sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis zakat: zakat fitrah dan zakat harta. Zakat harta ada banyaklah: zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat pelaburan, zakat KWSP, zakat emas, zakat perak, zakat takaful, zakat padi.
Kemudian ada zakat baru ni MAIS dia keluar fatwa zakat Bitcoin. Tapi anda tak masukkan dalam ni lah, kan? Sebab benda tu masih dipertikaikan lagi. Bitcoin tu sendirilah. Walaupun dijemput Ustaz Zahrudin untuk bagi taklimat tu, tapi Ana masih reserve lah Bitcoin ni. Okey, hutang haji hutang haji kalau dah cukup syarat tak tunaikan. Tapi sekarang ni macam kalau orang yang super kaya, dia tak ada masalah lah. Dia boleh pergilah dengan package, kan. Dia masalah yang marahin ni, kan, kena beratur. Berapa puluh tahun Ana daftar 2010, tak naik-naik lagi, nama dah berapa belas tahun dah, kan. Sebab dulu tunggu duit ada. Rupanya tak perlu tunggu duit ada, kena daftar haji. Kemudian dorongan kenapa kita berhutang. Dorongan untuk berhutang. Lebih kurang ada 3. Dia ada banyak. Anda tengok ada macam-macam. Tapi Ana ringkaskan kepada 3. Yang pertama, membeli atau membayar keperluan hidup. Maknanya barang keperluan hidup lah. Barang ataupun perkhidmatan bagi keperluan hidup. Kalau macam pendidikan, dia bukan barang lah, kan. Kemudian yang kedua, memenuhi kemauan dan gaya hidup. Yang ketiga, yang ketiga ialah bertujuan untuk menjalankan perniagaan ataupun membuat pelaburan. Itu antara yang dorongan untuk berhutang. Yang pertama ialah untuk memenuhi keperluan hidup. Berhutang untuk memenuhi keperluan hidup. Sebab masa dah tak banyak lagi, nak kena lompat-lompat je lah. Dan antara sebab lain orang berhutang, yang pertama, ia tidak mampu memiliki secara tunai, dan yang kedua, tidak berbaloi untuk membeli secara tunai. Maknanya dia ada pilihan. Jadi kalau dia kira, kalau dia beli tunai dengan dia beli hutang, menguntungkan dia membeli hutang, maka dia beli hutang. Itu pun ada juga dorongan untuk berhutang. Okey, tips keuangan hadkan pembelian secara hutang hanya kepada 3 perkara saja, iaitu tanah, rumah dan kereta. Kalau macam pelaburan, kalau tanah, kan, mungkin dia okey jugalah, rumah, kan. Tapi kalau saham, dinasihatkan supaya tidak berhutang. Sebab dia tidak risiko dia tinggi. Risiko dia tinggi. Sebab tu kalau bagi ahli keuangan, kalau saham, pelaburan saham ni maknanya duit lebih, bukan duit pinjaman. Yang kedua, pastikan berhutang hanya pada barang-barang perkhidmatan yang benar-benar diperlukan sahaja. Dan yang ketiga, cari jalan menyelesaikan hutang yang ada secepat mungkin. Yang keempat, hutang itu komitmen. Hutang itu komitmen. Pastikan ia benar-benar berbaloi sebelum membuat keputusan berhutang. Jangan tergesa-gesa. Selalu terperangkap. Jadi hutang ni satu perangkap, kan? Kalau dah banyak tu dia jadi perangkap. Yang kelima, pastikan anda memiliki duit simpanan secukupnya sebagai sandaran sekiranya apa yang dirancang tidak menjadi. Tidak menjadi. 6, hutang ibarat pedang, berbilah 2, ia boleh melindungi kita, dan pada masa yang sama ia boleh mencederakan kita. Sekiranya tidak ada kemahiran atau ilmu yang cukup untuk menggunakan instrumen hutang lah. Hutang adalah macam tadi, perangkap. Apabila kita dah terperangkap dengan hutang, dia
Perangkat hutang merupakan keadaan di mana peminjam cenderung ke arah kitaran pembayaran untuk pinjaman semula. Maknanya dia refinance. Dia tak mampu nak bayar, dia refinance. Dia dah start termasuk dalam perangkat hutang lah. Bagi pinjaman yang sedia ada kerana tidak mampu membuat pembayaran untuk pinjaman pokok berjadual. Perangkat hutang ini biasanya disebabkan oleh kenaikan kadar faedah. Macam sekarang ni, kerajaan nampaknya dia sedang mempertahankan kadar faedah yang ada. Tapi risiko dia tempat lain. Maknanya kita punya mata wang jatuh kan. Tapi kalau dia naikkan kadar faedah, mata wang kita boleh naik, tapi beban dia dekat orang yang menggunakan instrumen hutang. Dia akan ramailah yang akan 1997 krisis mata wang tu memang teruk lah. Orang yang maknanya berhutang ni dah terperangkap. Dia terpaksa refinance macam-macam. Bahaya hutang dan puncanya. Jadi perbelanjaan yang tidak terkawal membebankan keuangan dan mendorong ke arah perangkap hutang. Ini menyebabkan anda kekurangan wang dan untuk dibelanjakan pada setiap bulan. Dan kesukaran untuk menyimpan wang persaraan atau percutian. Dan hutang boleh menyebabkan tekanan kemurungan, masalah kesihatan dan beberapa kes yang serius seperti membunuh diri. Jadi bagaimana untuk mengelakkan perangkap hutang? Yang pertama, elakkan pinjaman tambahan ataupun pinjaman baru lah. Pinjaman baru. Sekiranya sudah terbeban dengan hutang yang ada, maka elakkan daripada menambah hutang. Sebaik-baiknya jumlah pinjaman ataupun hutang seharusnya tidak melebihi daripada 40% daripada jumlah pendapatan. Kalau lebih betul, maknanya kita sakit lah. Sakit. Okey, tips untuk melansaikan hutang. Yang pertama, bila mendapat gaji, lansaikan hutang dahulu sebelum membuat perbelanjaan. Jadi kalau hutang tu dah banyak, tak boleh nak belanja, kan? Kemudian yang kedua, gunakan transaksi tunai dalam pembelian. Elakkan penggunaan kad kredit. Kad kredit ni kita selalu tak tahu, kan? Kuasa beli kita sebenarnya banyak mana. Yang ketiga, jauhi pinjaman mudah yang pasti lulus. Ini along lah. Dan perbankan konvensional. Macam yang tadi tu, maknanya kita perlu, sebelum membuat apa-apa pinjaman, kita perlu betul-betul teliti lah. Jangan, dia selalunya desakan yang suruh berhutang ni kan, dia macam-macam. Dia punya penarik dia. Kan? Macam labur macam tu juga. Jadi Islam melarang perbuatan terburu-buru sehingga memakan diri seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Ketenangan daripada Allah dan terburu-buru daripada syaitan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Isnad jaid menurut Ibnu Qayyim. Dan yang keempat, jika hutang lama belum selesai, jangan buat hutang baru. Untuk mengelakkan perangkap hutang. Jadi nanti setakat tu Ana serah kepada moderator untuk break. Ya. Macam tu ya, Ustaz? Sampai hutang Kisah. Alhamdulillah. Sekarang ni dah 7:10, hampir 7:30. Sebelum mungkin ada soalan daripada ni, ada soalan daripada satu soalan kalau ada. Ya, mula-mula pun kita punya penceramah ni Slide tak kelihatan. Ya? Slide tak keluar. Alamak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Tu soalan okey. Silakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Saya nak bertanya pada Ustaz. Peribahasa mengatakan hutang budi dibawa mati, Ustaz. Bagaimana Ustaz dari konsep Islam ni? Hutang budi dibawa mati, adakah satu bebanan kita bila mati nanti? Contohnya kita perlu bayar ke hutang budi itu ataupun bagaimana? Ataupun Ustaz jelaskan kalau saya dapat sedikit penjelasan dari Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak minta tolong sebab jawab hutang budi je nak kena bayar. Patah Melayu hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati kan. Nak bayar macam mana? Kalau kita budi ni kira macam buat baik lah kan. Buat baik. Dia yalah, dia apa, kalau kebaikan, yalah, kalau kita membalas kebaikan tu kita dapat pahala lah kan. Ya, nak faham macam tu lah. Kalau kita membalas kebaikan tu dapat pahala. Tapi orang yang berbuat baik tu kalau dia mengharapkan balasan, tak adalah pahala dia nak kan. Maknanya dapat apa macam dia kata aku buat baik, dia mengungkit kan. Sedangkan Islam sangat melarang. Kalau kita dah apa, kita beri sumbangan, buat baik, kita ungkit, habis. Lain itu Islam melarang sebab dia akan menyinggung perasaan orang yang menerima kebaikan kita tu. Jadi, Alhamdulillah. Boleh mencelah macam mana? boleh mencelah tentang hutang budi dibawa mati tu memang kita kena buat berbudi lah. Contohnya sekarang ni Sekolah Ilmu Qanun sedang membina pasal 1 ni kompleks surau. Jadi kita berbudi lah, kita bagi doa ataupun kita bagi sumbangan, bagi dengan Cik Ibrahim ke atau sekolah Cik Zul ke, itu berbudi tu. Dan kita tak nak bayar, dia dapatnya di akhirat esok, amal jariah. Ataupun kita senyum, kita bagi, ni bulan puasa ni bagi sedekah, bagi apa yang kita boleh bagilah dan tak sempat nak dibalas, dapatlah jariah. Cuma saya nak tekankan di sini kita akan mati seperti disebut oleh istilah Melayu sebenarnya. Betul lah. Jadi itulah sebab tadi asalnya topik utama tadi tentang kematian kita masa terhad, kita masa di dunia terhad 72 tahun 73 tahun. Itu je jangka masa. Cubalah kita banyak berbudi yang berupa amal jariah yang akan berpanjangan seperti bina surau, bina jalan raya, bina sekolah, sebagainya yang berpanjangan supaya kita meraihkannya di alam, nanti kita dalam alam kubur. Terima kasih kepada kita punya penceramah, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Jangan lupa zakat bulan Ramadan ni, siapa yang zakat fitrah itu wajib dibuat di bulan Ramadan. Zakat fitrah saja yang wajib bulan Ramadan. Tapi siapa yang ada haulnya di bulan Ramadan ni, yang jadi kita kena tunaikan seperti zakat simpanan Dia sebut ni, jangan kita mati pula membawa hutang. Orang mati bawa budi, ini bawa mati hutang, tak baiklah. Cuba elakkan, cuba kita ke arah tu lah. Mati dengan bawa budi tapi bukan mati membawa hutang. Bagaimanapun hutang tu kena jelaskan oleh pihak si waris Jadi waris yang mewarisi itu dia kena jelaskan lah. Jadi itulah antara intipati daripada penyampaian ceramah kita ini, Ilyasa, mengenai peringatan tentang kita untuk menjelaskan hutang, untuk kita menguruskan harta, untuk kita berkira-kira tentang hayat kita ni dah ke 70, dah ke 71, dah ke 73 Jadi kita sentiasa update, sentiasa kita values atau kita buat preparation, persediaan
untuk kita menghadapi satu lagi alam kubur dan juga alam akhirat. Jadi ada lagi dua alam kubur mungkin lama lagi, alam akhirat lagi lama. Dan sebelum kita cecah ke pintu syurga, insyaAllah, Firdaus. Jadi Ana bagi pihak sekolah Muqaddun, bagi pihak Dana, bagi pihak penceramah, bagi pihak segala warga sekolah Muqaddun, berterima kasih lagi kepada yang hadir, yang sudi hadir untuk mendengar sedikit penyampaian daripada kami, dan kita harapkan Allah redha kita punya masa sejam ni di sini, dan kita harapkan semua dapat sampai ke Ramadan dan penuhi Ramadan itu dengan segala bentuk amal yang kita lakukan supaya kita sebagai satu persiapan untuk kita menjangkau alam yang berikutnya. Dan itu kita tangguh pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Amin.